Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru nak tanya jelas tak? Jelas betul kan kalau boleh jawab salam tu? Jelas kan Alhamdulillah suara saya? jelas. Okey, alhamdulillah. Okey, pertama dan selama-lamanya sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi kesempatan lah kepada kita pada hari ini, pada malam ini untuk kita teruskan kelas tajwid yang sudah lama tertangguh kan? Berapa lama tertangguh kan? Sebulan ke? Banyak bulan Ustaz. Banyak bulan dah. Disebabkan apa yang apa tu yang maklumat saya dapat lah Ustaz Uzair sebelum ni dia ada apa tu masalah kesihatan sikit dan dia sibuk sikit untuk menyiapkan dia punya PhD. Jadi saya sebagai pengganti lah. Jadi pertama saya nak perkenalkan diri saya dulu sebab ni kali pertama saya bersama dengan tuan-tuan puan-puan dalam kelas kita pada malam ni. Okey, nama saya Muhammad Zulfiqar bin Jalaluddin. Muhammad Zulfiqar bin Jalaluddin berasal daripada Kelantan, Macang Kelantan. Ada orang Kelantan ke dalam ni? Saya seorang je. Okey, macam tak ada. Okey, saya daripada Macang Kelantan. Okey, sekarang masih lagi menuntut di Universiti Islam Madinah. Dan sekarang saya berada di Madinah lah ni. Sekarang di Madinah pukul 4:30 petang. Jadi kelas kita hari ni presentasi presentasi negara. Dan dalam ni bukan ada juga yang bukan Malaysia kan? Betul ke? Ada yang bukan Malaysia? Singapura? Semua Malaysia Ustaz. Semua Malaysia? Okey, dan saya sedang mengambil dalam jurusan Al-Quran lah dekat Madinah ni. Al-Quran ada setahun lagi untuk saya habis. Dan kalau nak dibandingkan saya dengan Ustaz Uzair sebelum ni memang sangat-sangat jauh lah. Ustaz Uzair ni dah sedang menyiapkan PhD apa semua. Saya degree pun tak habis lagi. Jadi mungkin dari segi kemantapan tu lebih dia lah. Cuma saya sekadar nak meneruskan kelas ni lah yang lama tertangguh. Sekadar nak meneruskan dan moga-moga kita dapat habiskan lah pengajian tajwid kita ni sampai ke akhirnya insya-Allah. Okey, itu saja perkenaan diri saya. Okey, sebelum ni yang saya tengok yang kelas sebelum ni kelas ni berakhir pada bab mim kan? Betul ke? Mim mati. Kalau tak silap saya lah. Ke bab lain? Kalau siapa-siapa masih ingat lah. Walaupun dah tertangguh lama kelas kan. Takut ada yang masih ingat kat mana berhenti. Bab 10 mim mati. Mim mati kan? Okey. Okey, sebelum kita masuk ke tajuk yang seterusnya. Sepatutnya hari ini kita akan masuk kepada bab nun sakinah lah. Sebelum ni mim sakinah ataupun mim mati. Hari ini adalah nun mati pula. Huruf yang kedua. Jadi sebelum kita masuk, seeloknya kita cuba revision balik apa yang dah belajar sebelum ni kan. Benda ni penting lah supaya kita ingat dan supaya kita tak tertukar antara bab nun dan bab mim. Sebab ada istilah yang lebih kurang. Dia ada istilah yang lebih kurang tapi tak sama. Jadi seeloknya sebelum kita masuk ke nun sakinah, kita cuba recap balik dulu apa yang dah belajar di tajuk mim sakinah. Okey. Okey, siapa yang ingat? Siapa yang nak cuba ni terangkan bab mim sakinah? Sebab semua dah belajar. Siapa-siapa yang nak cuba terangkan balik? Sebab mim sakinah sikit je kan pembahagian dia. Adakah yang volunteer? Tak ada? Sebelum saya teruskan lagi, suka saya nak ingatkanlah, kelas saya adalah kita bukan macam kelas sangat lah. Maksudnya memanglah kelas kan, tapi maksudnya saya lebih ke arah santai lah. Maksudnya kalau ada nak bertanya ke, ada nak menambah apa-apa pun boleh terus. Tak perlu nak tunggu di akhir kelas ataupun tak perlu nak angkat tangan ke, tak payah. Kalau ada apa-apa, boleh terus je buka mic, cakap. Kita santai-santai je. Kita tak perlu formal sangat. Okey,
sebelum kita teruskan ke bab mim sakinah, kita cuba recap kembali apa yang dah kita belajar di bab mim sakinah, kan? Okey, mim sakinah terbagi kepada berapa? Siapa ingat lagi? Okey. Mim sakinah. Ada tanda mati sikit. Mim sakinah dia terbagi kepada 2. berapa? 2 ke, 3 ke, 4 2. ke? 3 rasa Ustaz. Ya. 3. 3 yakin eh? InsyaAllah lah Ustaz. Okey, yang pertama Izhar Syafawi. Sawi. Idgham mislain syafar. Ikhfa Safawi. Pak Syafawi dan Idgham Mislain. Tekan. Idgham. Ikhfa. Satu lagi. Ikhfa. Okey. Izhar apa nama satu lagi? Syafawi kan? Izhar Syafawi. Izhar mislain syakar. Izhar Syafawi. Idgham Izhar. Syafawi. Idgham apa? idgham mislain Idgham mislain. Sampai terlupa. Pak Syafawi juga. Syafawi. Okey, Syafawi juga. Okey, sebenarnya nama ni kalau kita nak buat Syafawi semua pun boleh. Izhar Syafawi, idgham Syafawi, ikhfa Syafawi boleh. Sebabnya Syafawi ni bermaksud bibir. Sebab semua ni adalah berkaitan dengan bibir kita. Cuma yang idgham ni dia banyak nama sikit. Dia ada idgham mislain, dia ada idgham Syafawi. Bolehlah mana-mana. Kalau nak senang kita buat Syafawi je semua, kan? Okey, jadi izhar Syafawi ni apa? Mim bertemu dengan Selain daripada huruf ba dan mim, itu adalah Izhar Syafawi. mim bertemu dengan selain, kan? Selain ba dan mim. Okey, kalau idgham mislain Idgham Mislain mim. Dengan mim. Mim. mim dengan mim. Mim dengan mim. Mim bertemu dengan mim juga. Okey, satu lagi. Ikhfa Syafawi. Mim dengan ba. Mim dengan ba. Bertemu dengan ba. Okey, ini sahaja. Untuk bab mim sakinah ini sahaja, sikit je dia punya. Sebab tu kalau belajar, seeloknya kita belajar mim dulu. Tak nak bagi kita rasa pening. Sebab ada setengah tu dia belajar nun dulu. Bila dia belajar nun, dia rasa alamak banyaknya nun ni, pembahagian banyak semua. Malas dalam belajar. Kan? Jadi kita belajar mim dulu, kita rasa senang sikit. Sebab nanti dia lagi banyak. Okey, jadi kita ada izhar Syafawi, idgham mislain dan ikhfa Syafawi. Okey, ketiga ni adalah berkaitan dengan mim mati bertemu dengan huruf selepas dia. Kalau bertemu dengan ba, ikhfa Syafawi. Kalau bertemu dengan mim, idgham. Bertemu dengan selain pada mim dan ba, kita panggil sebagai izhar. Dan nama-nama tu menunjukkan dia punya bunyi lah. Okey, contoh izhar. Kan? Izhar ni maksud dia apa? Maksud dia apa? Jelas ke tak jelas? Nyata dan jelas. Nyata dan jelas. Kan? Jadi bila nama izhar, sebab tu penting juga kalau kita nak senang ingat benda-benda ni, kita kena tahu maksud dia. Jadi bila kita dah tahu izhar ni maksud dia nyata ataupun jelas. Jadi kita dah tahu dah. Oh, jadi kena baca dengan jelas mim. Kan? Contoh apa? Mim bertemu dengan lam, contoh. Lam, kan? Lam. Jadi benda tu jelas, kan? Lam, kan? Lam, mim tu jelas. Okey, kalau idgham, maksud dia apa? Maksud pada idgham? Idgham artinya memasukkan. Memasukkan, kan? Kita masukkan bunyi tu. Maksudnya daripada ba, daripada mim masuk kepada mim. Jadi senang cerita ataupun kita boleh tulis juga sebagai tasdid terus pun boleh. Contoh apa? Okey, contoh kamin. Kam min. Kan? Mim mati, ni baris atas.
Jadi bunyi dia macam ni je. Dia macam, kan, betul tak? Dia macam tu je. Kam min. Maksudnya bila idgham ni, kita jadikan dua huruf menjadi satu. Kan? Kam min. Dan satu lagi ikhfa. Boleh. Ikhfa ni dia panggil pertengahan antara idgham dan izhar. Maksudnya kita tak jelaskan dia, tapi kita tak masukkan dia. Dia berada samar-samar. Ikhfa tu maksud dia samar-samar. Kan? Jadi mim bila bertemu mim dengan ba, macam mana bibir kita? Kita kena rapat ke ataupun kita kena terbuka? Buka sikit enggak? Buka sikit. Kan? Okey, dalam bab ni ada banyak pendapat lah. Ada ulama yang kata kita kena buka sikit ataupun dia kata macam ibarat ada selai kertas. Kan? Ba contoh. Ba, kita buka sikit. Ba. Ataupun ada yang kata kita rapatkan terus. Tapi tak tekan, kita letak aje. Ba. Ba. Dua-dua boleh. Yang mana kita belajar dengan contoh kita ada talaki dengan siapa-siapa kan, kita ada baca Quran dengan guru kita, ikut yang dia ajar tu. Kita ikut yang dia ajar. Mana yang dia ajar tu, ikut dia. Kalau dia ajar buka, kita buka. Kalau dia ajar tutup, kita tutup. Sebab benda ni benda khilaf, tak ada masalah. Itu saja berkenaan dengan macam mana? Kalau dua cara, maknanya bolehlah pakai dua-dua cara. Seeloknya kita pakai ikut yang mana kita belajar. Sebab bila kita baca Quran ni, bacaan kita tu akan bersambung dengan apa tu panggil, kita baca bersanad kan. Kalau kita ada baca bersanad, bacaan kita akan bersambung kepada Nabi. Jadi kita kena ikut yang mana kita ambil tu. Yang mana kita ambil. Gitulah. Contoh macam kalau saya sendiri, ni yang saya sendirilah, bukan yang saya nak suruh ikut saya. Kalau yang saya sendiri, saya lebih prefer rapatkan bibir. Berdasarkan apa yang saya belajar dengan guru saya lah. Gitu. Saya rapatkan bibir. Ba. Boleh. Jadi benda ni bergantung pada masing-masing lah. Berdasarkan yang mana dia belajar. Jangan baca dua-dua, tak boleh dalam satu masa. Kan nak rapatkan dengan buka dalam satu masa tak boleh, kena pilih satu je lah. Itu saja berkenaan dengan mim. Ada siapa-siapa nak tambah lagi? Ya. Ustaz, kedudukan lidah. Kedudukan lidah. Okey. Bila Okey. Dalam masalah mim ni, lidah tak ada main peranan. Okey, kita tengok nama dia pun saya dah cakap tadi kan. Nama dia semua syafawi. Izhar syafawi, idgham syafawi, ikhfa syafawi. Semua ni berkaitan dengan bibir. Kan sebab mim ni huruf bibir. Sebelum ni dah belajar ke makhraj? Ke belum lagi? Belajar. Dah belajar. Okey, dah belajar. Betul. Okey, jadi mim ni makhraj dia adalah di bibir. Kan kita guna bibir je, kita tak guna lidah. Kita tak guna pun lidah kita. Jadi lidah kita duduk kat situ je. Duduk diam-diam je kat situ. Jangan pergi tempat lain, duduk kat situ je. Contoh apa tadi? Amba kan? Amba. Lidah kita tak bergerak pun. Amba. Betul kan? Tak bergerak pun. Jadi lidah kita tak ada main peranan. Sebabnya dia tak ada kaitan dengan huruf mim. Boleh. Ada apa lagi? Penambahan berkenaan tajuk mim ni. Kalau ada yang saya tertinggal ke, ada siapa nak tambah? Tak ada Okey, kalau tak ada, itu saja berkenaan mim. Harapnya semua ingatlah sebab lepas ni kita nak masuk kepada nun dan ada istilah-istilah yang lebih kurang dengan bab mim. Okey, boleh. Okey. Okey, jadi kita akan masuk kepada bab yang baru iaitu berkenaan nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah dan tanwin. Nun sakinah ni dia tak ada duduk seorang-seorang. Dia mesti akan ada apa ni? Nun sakinah dan kawan rapat dia adalah tanwin. Dua ni adalah benda yang berbeza tapi dia ada persamaan dia. Okay, sebelum kita masuk kepada hukum, kita berkenalan dulu dengan dua benda ni, nun sakinah dan tanwin. Okay, nun sakinah ni apa? Nun sakinah ni adalah nun lah. Nun mati kan? Nun mati. Nun ni nun. Sakinah tu maksud dia mati. Ada nama sakinah dalam ni. Kan nanti dia kata nama aku ni maksud dia mati ke? Okey, sakinah ni dia banyak maksud. Sakinah ni banyak maksud. Dia ada maksud tenang kan, ada maksud berhenti. Jadi sakinah dekat sini maksudnya orang yang nama sakinah tu bukan maksud dia mati. Jangan pula kita cari jumpa kawan kita nama sakinah, kita cakap aku belajar semalam dengan ustaz aku, nama kau ni mati. Jangan cakap macam tu. Jadi sakinah ni maksud dia banyaklah. Dan kat sini biasa orang Melayu kita panggil sebagai nun mati. Kenapa? Disebabkan baris tu kita tak bunyikan dia tak ada
dia tak hidup. Kan? Kalau baris hidup ada 3 kan? Ada baris atas, ada baris bawah, ada baris depan. Ni baris yang hidup. Yang berlawanan dengan dia ada yang mati. Iaitu nun sakinah. Okey, tanwin ni apa pula? Okey, tanwin ni dia bukan huruf. Dia bukan huruf. Dia adalah satu tanda yang diletakkan di dalam Quran untuk memudahkan kita tahu bunyi dia. Kalau zaman dulu, tak adalah tanda tanwin ni. Tak wujud tanda tanwin yang double ni kan. Tak wujud ni. Tak wujud pun. Tapi ulama meletakkan tanda dalam Quran untuk memudahkan kita yang bukan bangsa Arab ni untuk tahu cara baca dia. Dan bunyi dia sama dengan nun mati. Kan bunyi dia sama dengan nun mati. Contoh apa? Contoh alimun. Kan? Alimun, double. Kan bunyi dia macam ada nun kat situ. Macam ada nun mati. Alimun. Okey. Dari mana ke asal usul tanwin ni? Okey, asal usul tanwin ni adalah dia berada pada perkataan bahasa Arab. Siapa ada belajar bahasa Arab? Tanwin ni tanda kepada apa? Tanwin ni dia tanda kepada satu benda. Mim nun mati. Apa? Kalau dalam bahasa Arab, tanwin ni menunjukkan benda tu adalah kata nama ataupun isim kita panggil. Isim ataupun kata nama lah. Kata nama dia akan ada tanwin. Itu dalam bahasa Arab. Jadi bila nak baca Quran, ulama letakkan tanda tu untuk memudahkan kita. Kita pun tahu, oh yang ni kena baca dengan macam ada nun. Apa perbezaan nun sakinah dan tanwin? Dia ada beza dia. Kita buat sikit Dia ada 4 perbezaan. Nun sakinah dan tanwin. Yang pertama, nun sakinah ni adalah huruf asal ataupun huruf asli. Huruf asli. Contoh apa ya? Contoh min. Min. Maksudnya nun ni memang dah asal-asal daripada dulu lagi memang huruf dia macam tu. Min. Manakala tanwin pula, dia adalah tambahan. Asalnya tak ada. Contoh perkataan baitun. Asalnya tanwin ni tak ada. Asalnya tak ada ni. Tak ada kat sini ni. Dia gitu je, baik. Kalau ikut ejaan dia. Tapi diletakkan macam saya cakap tadi. Diletakkan tanda dalam Quran untuk kita tahu. Oh yang ni kena baca dengan macam ada nun. Boleh. Jadi beza pertama adalah nun ni memang asal lah ada. Tanwin ni adalah tambahan. Yang kedua beza dia. Tanwin ni dia boleh berada di di mana-mana lah senang cerita. Di mana-mana boleh berada. Di mana-mana sahaja. Manakala tanwin pula hanya berada di hujung. Yang berada di hujung. Dia tak ada tanwin tiba-tiba duduk dekat sini, tak ada. Tak ada. Semua akan berada di hujung. Ni ke, baris depan ke, baris bawah ke, dia akan berada di hujung. Dia tak ada dekat duduk kat tengah-tengah. Okey, yang seterusnya beza dia. Okey, kalau nun mati, dia akan berbunyi ketika sambung dan berhenti. Okey, contoh.
Okay, contoh min ni tadi. Kan, min. Kalau kita sambung pun bunyi dia min juga. Contoh, min anfusikum. Kita sambung dengan benda selepas dia. Kalau kita berhenti pun bunyi dia min juga. Min. Boleh. Tapi kalau tanwin, dia hanya berbunyi ketika sambung sahaja. Tak muat dah. Sikit. Okey. Hanya berbunyi ketika sambung sahaja. Okay, contoh baitun tadi. Ini baitun ni. Ni baitun. Okey, kalau kita sambung ni akan bunyilah. Baitun apa lepas tu? Kan? Contohnya, okey, saya bagi contoh. Contoh dia. Alimun hakim. Okey, kalau kita sambung dia bunyi kan? Alimun hakim. Tapi kalau kita berhenti, kita buang yang ni. Bunyi lagi tak? Siapa tahu? Bunyi lagi tak? Kita baca alimun ke alim? Alim. Kan? Kita buang terus, tak ada. Jadi bila berhenti tak ada. Alim tu beza dia dengan nun. Kalau nun sambung ke berhenti ke semua bunyi sebab dia tu huruf yang asal. Tapi kalau tanwin dia hanya berbunyi ketika kita sambung. Kalau berhenti hilang. Contoh lagi apa ni? Okey. Contoh hakimah baris atas. Kan kalau kita sambung dia akan bunyi hakiman kan? Hakiman. Tapi kalau kita berhenti, kita akan buang tanwin. Dia akan hilang satu baris dan jadi tinggal satu. Betul kan? Kita akan berhenti dengan hakimah kan? Hakimah. Kita tak berhenti dengan hakiman. Boleh. Itu inilah 3 perbezaan antara nun sakinah dengan tanwin. Jadi dia berbeza sebenarnya. Walaupun bunyi dia sama, tapi dia berbeza. Okey, tapi kenapa dia diletakkan dalam satu bab yang sama? Kenapa diletakkan dalam satu bab yang sama? Kerana walaupun dia berbeza dari segi tulisan, berbeza dari segi kegunaan dia, kan? Tapi dia sama dari segi bunyi. Bunyi dia sama. Nun mati pun bunyi dia n, kan? Tanwin pun bunyi dia n, kan? Nun mati pun bunyi dia min. Kalau tanwin pun bunyi dia min juga. Alimun sama juga bunyi macam huruf n. Sama. Jadi bila dalam tajwid ni kita nak belajar tentang bunyilah, tentang cara nak menyebut. Jadi sebab itulah diletakkan dalam satu bab yang sama. Walaupun nun sakinah dan tanwin itu benda yang berbeza. Boleh. Okay, semua jelas berkenaan beza nun sakinah dengan tanwin. Jangan pula kita kata benda nun sakinah dengan tanwin ini benda yang sama. Sebenarnya dia tu berbeza tapi sama pada bunyi dan diletakkan dalam satu bab yang sama disebabkan bunyi dia sama. Boleh. Semua jelas Ada apa-apa soalan berkenaan ni perbezaan dia? Okey, itu berkenaan perbezaan dia. Okey, sekarang kita dah kenal apa itu nun sakinah dan kita pun dah kenal apa itu tanwin. Okey, jadi sekarang kita nak masuk kepada perbahasan dia lah. Apakah hukum-hukum yang terkait dengan nun sakinah dan tanwin. Okey, pertama, perlu kita tahu hukum yang kita akan belajar ni dia akan hanya terjadi apabila benda ni bertemu dengan benda selepas dia. Kan? Kita sekarang belajar nun, hati dan tanwin. Dia hanya akan terjadi bila kita nak sambung dengan benda selepas dia. Nak sambung dengan benda selepas dia. Kalau kita tak nak sambung, kita tak perlu belajar benda ni. Contoh macam tadi. Min anfusikum. Okey. Disebabkan kita nak sambung dua ni lah, kita perlu belajar bab nun ni. Macam mana kita nak sambung? Kita nak baca jelas ke min anfusikum ataupun kita nak baca idgham ke min anfusikum ke? Kan? Benda tu kita nak belajar. Tapi kalau kita nak berhenti, kita tak nak ni. Kita tak perlu belajar lah sebab kita dah berhenti lah min. Dia tak akan jadi apa kalau tak bersambung. Dia hanya akan terjadi apabila kita nak menyambung dengan huruf yang selepas dia. Okey, boleh. Okey, jadi nun sakinah terbahagi kepada berapa hukum? Ada siapa yang dah pernah belajar nak bagi tahu? Berapa terbagi kepada? 4 hukum. Berapa? 4 rasa. 4 ke 5?
Ada kata 4, ada kata 5. 5 sebab idgham tu ada 2. Di dalam dia Betul. sambung dua. Sambung dua. Betul. Boleh mengajar dah tu. Saya bagi dekat akak lah mengajar. Okey, jadi dia sebenarnya 4, tapi bila kita pecahkan punya ada 5. Cuma untuk pecahan pertama kita pecah kepada 4 dululah. Boleh. Okey. Nun, Sakinah dan tanwin. Dari bawah, dari depan. Okey, dan ni dia akan terbagi kepada 1, 2, 3, 4. Okey. Okey, yang pertama. Kita nak ambil apa dulu? Izhar. Yang pertama. Betul. Okey, kenapa kita ambil izhar dulu? Biasa kalau kita belajar pun mesti orang akan sebut izhar dulu. Orang tak start dengan idgham ke, orang tak start dengan ikhfa ke. Huruf dia tak banyak. Betul lagi. Lagi Kalau tak banyak, iklab lagi tak banyak, iklab 1. Ikut satu. sebab dia ni tak dengung kan. Hak lain tu walaupun dia 1, iklab dia 1 tapi dia kena dengung. Boleh tu. Okey. Jadi izhar ni senang cerita dia paling senang lah. Dia paling senang. Sebab kita tak kena fikir pun macam mana kita nak masukkan dengan huruf selepas dia. Kita tak kena fikir mula tu. Kita cukup. Betul. Kita tahu je bunyi dia N. Okey dah. Jelas. Maksudnya jelas. Benda tu jelas. Kan jadi sebab itulah biasa kita akan letak izhar dulu. Macam saya cakap tadi lah. Kita akan belajar benda yang senang dulu. Baru yang susah. Okey. Izhar ni dia ada berapa huruf? Ada 6. Huruf 6. Okey, kita cuba tulis ya. Pertama, Hamzah, ha, Hamzah, ha, ain rin, ain rin, kha. Ain, rin, rin. ha, Lagi? kho. Ha, kho. Apa saya dah tulis kat depan ni? Cukup dah. Okey, 6 kan? 6. Ya. Ada 6 huruf. Alif, hamzah, ha, kha, ain, rin dengan ha. Ni adalah 6 huruf dia. 6. Okey, sebelum saya terlupa, nama panjang dia apa? Nama pendek dia Izhar. Contoh macam apa? Nama saya Muhammad Zulfikar kan. Nama saya Muhammad. Okey, sama juga. Okey, dia nama panjang dia. Izhar Halki bin apa? Okey. Dia tak ada bin. Dia tak ada ayah. Dia tak ada bin. Tak ada ayah. Okey, dia tak ada bin. Dia Izhar Halki je. Okey, nama dia Izhar Halki. Okey, macam saya cakap tadi, sebelum kita teruskan kepada perbahasan dia, kita kena kenal dulu kenapa nama dia Izhar Halki. Baru kita senang nak ingat. Izhar macam semua cakap tu lah. Apa maksud dia? Jelas. jelas Kan. Okey, Halki apa? Halqi. dia keluar dari Halqum. kerongkong. Daripada Betul. kerongkong halqum. Semua dah pandai ni, saya macam tak kena mengajar ni. Okey, nama dia Halqi. Sebab dia keluar daripada halqum. Kalau kita tengok semua huruf dia ni, kan? 6 huruf ni. Okey, kalau semua masih ingat lagi belajar makhraj sebelum ni kan. Semua ni adalah huruf di makhraj halqum 6 ni. Semua ni adalah huruf di makhraj halqum. Sebab itulah nama dia Izhar Halqi. Jelas dan dia akan keluar daripada halqum. Halqum. Betul. Okey, inilah huruf dia. Okay, Izhar Halqi. Okay, jadi bila saja nun mati bertemu dengan salah satu huruf ni, kita kena jelaskan nun tu. Contoh apa? Dalam surah Fatihah ada kan bertemu dengan ain. An'amta. Betul. An'amta kan. An'amta. Okey, nun mati bertemu dengan ain. Jadi kita jelaskan nun. Kita jangan baca an'am, jangan masukkan dia. Sebab memang kita nak masukkan pun tak boleh. Memang tak boleh nak buat. Memang paling senang ni kita jelaskan je. An'amta alaihim. Boleh. Seterusnya contoh lagi. Contoh bertemu dengan apa? Contoh kita ambil contoh yang ni pula, yang tanwin. Okay, contoh. Okay, sekejap. Aliman Hakima. Ni tanwin bertemu dengan huruf
ha. Jadi kita kena jelaskan dia. Aliman hakima. Boleh. Itu saja, senang je kan? Itu lagi senang je, tak kena fikir nak masukkan macam mana, senang je. Okey, tanda dia. Satu lagi kita kena tahu juga tanda yang ulama letak dalam Quran macam mana. Dia ada tanda dia sebenarnya kalau kita perasan dalam Quran untuk membezakan antara izhar halki ni dengan hukum lain. Apa tanda dia? Izhar ada nun tanda mati, nun tanda mati dan baris 2 di atas dan di bawah sama rata. Baris Betul. depan dia 69. Betul. Habis semua dah tu, habis semua bab dah tu. Patutnya saya nak bagi tahu lepas ni. Okey, jadi itulah tanda dia. Kalau untuk huruf nun, okey, dia akan ada tanda macam ni. Melengkung gitu. Cubalah buka Quran kalau kita nak tahu. Kalau kita tengok ada tanda melengkung gini ni, tu maksudnya nun tu kita kena jelaskan. Min kena jelaskan. An. Tapi kalau kita tengok yang huruf nun yang tak ada tanda, contoh perkataan ni. Contoh perkataan minkum. Kalau buka dalam Quran, nun ni tak ada tanda atas ni. Dia kosong. Maksud dia apa? Maksudnya benda tu adalah hukum lain yang kita akan belajar lepas ni. Dia tak kena jelaskan. Kita tak kena baca minkum. Bukan. Tapi kita kena baca dengan minkum. Lepas ni kita akan masuk dia hukum apa. Boleh. Jadi tanda dia senang je kita nak kenal. Ulama dah senangkan kita. Dia letak terus tanda, ada tanda melengkung. Itu maksudnya adalah kita kena jelaskan bunyi dia. Min, an. Boleh. Itu saja untuk izhar halki. Okey, hukum yang kedua. Kita nak ambil hukum apa dulu? Idgham. Yang senang. Idgham. Okey, Senang. ambil idgham. Iqra' lah. Betul. Iqlab lagi senang. Kita ambil iqlab dulu. Okey, kita ambil iqlab dulu. Okey, iqlab. Okey. Okey, apa maksud dia? Apa maksud iqlab? Asal pada perkataan qalaba. Tukar. Kan, qalaba ni tukar. Sebab itulah hati kita dalam bahasa Arab apa? Siapa tahu? Qalbun. Qalbun. Kan? Qalbun. Kenapa hati kita qalbun? Kenapa nama dia qalbun? Dia ada sebab nama dia qalbun. Sebab hati tu banyak tukar-tukar lah. Betul kan. Hati kita ni dia memang fitrah dia, memang sifat dia adalah berbolak-balik. Betul. Sebab itulah ada satu doa Nabi ajar apa ni? Ya muqallibal qulub kan. Doa ni dah masyhur dah. Kita selalu dengar. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya muqallibal qulub. Wahai Tuhan yang muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati. Kan. Qalaba ni maksud dia membolak-balikkan. Jadi wahai Tuhan yang pemilik hati kita, dia yang membolak-balikkan hati kita. Tsabbit qulubana. Wahai Tuhan, kekalkanlah hati aku ni ala dinika, di atas agamamu, ala ta'atik, dan di atas ketaatanmu. Sebab itulah nama hati kita berbolak-balik. Kita dah masuk bab lain dah ni. Okey, kembali kepada tajwid. Okey, sebab itulah nama dia qalaba, iqlab. Sebab kita nak tukar dia. Kita nak tukar kepada apa tu? Okey, sebelum tu, okey, huruf dia apa? Dia akan bertemu dengan apa? Nun bertemu dengan huruf ba kan. Satu huruf je, senang. Huruf saja. Ba. Okey, jadi bila nun bertemu dengan ba, nun bertemu dengan huruf ba, dia akan jadi iqlab. Okey, kenapa kita panggil tukar? Apa yang kita nak tukar tu? Okey, kita nak tukar ni huruf ni. Huruf nun. Nanti tukar kepada mim. Betul. Ba ni kita jangan kacau dia. Nanti dia marah, jangan kacau dia. Dia tak ada kaitan. Kita nak kacau ni je, nun ni je. Sebab tajuk kita lah nun sakinah. Okey. Jadi kita nak tukar nun ni kepada jadi huruf mim. Mim. Mati. Okey, contoh. Min ba'di. Okey, nun ni mati bertemu dengan ba hidup. Kan, mati bertemu hidup. Jadi nun ni kita kena tukar kepada mim. Dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam ni. Mim ba'di. Okey, dia akan bunyi macam tu. Sama je bunyi macam mim. Mim ba'di kita tekan terus. Dan cara kita nak sebut dia sama dengan ada satu hukum pada tajuk mim. Siapa tahu?
yang kita recap mim tadi tu, ada satu hukum yang sama dengan cara bacaan iqlab. Ikhfa syafawi ke, izhar syafawi ke, idgham syafawi. Ikhfa syafawi. Pak Syafawi. Betul, ikhfa syafawi ya kan. Ikhfa syafawi ni apa tadi? Mim bertemu dengan ba kan. Jadi bunyi dia ba. Kan sama juga dengan iqlab. Sama juga. Bila nun mati bertemu dengan ba, bunyi dia sama je dengan ikhfa syafawi mim ba. Okey, tanda dia pula. Macam mana tanda dalam Quran yang ulama letak? Okey, kalau kita buka Quran, kalau kita cari je perkataan nun mati bertemu dengan ba, di atas nun ni dia tak akan ada tanda sukun. Tapi dia ada apa? Dia ada huruf mim kecil. Dia ada gini. Mim Dia ada kecil. gini. Dia ada gitu. Mim kecil je. Dia ada situ. Sebabnya maksud dia apa? Ulama nak senangkan kita. Kita pun tahu. Oh, ada mim kecil. Jadi aku kena bunyikan dengan mim lah. Mim ba. Mim ba. Dah hilang dah bunyi nun tu. Tak ada dah min tu. Min ba tak ada. Mim ba terus masuk kepada ba. Sebab itulah nama dia iqlab. Okey, sebelum sebagai selingan lah. Okey, mim kecil ni ada satu lagi dalam Quran. Dia ada mim kecil juga. Dia mim macam ni. Yang ni mim apa? Berhenti baca ketika baca. Jangan tertukar dua ni. Jangan tertukar. Kalau mim yang ekor ke bawah ni, ni nama dia iqlab. Kita kena bunyikan mim. Mim ba. Tapi kalau yang ekor ke tepi ni, ekor ke tepi ni, ni untuk berhenti. Ni untuk berhenti. Lazim. Betul. Wakaf yang kita kena kena berhentilah dekat situ. Macam mana nak ingat dia? Macam mana kita nak ingat kan? Mana satu ni ekor melentang ke ekor ke bawah? Ada satu panggil formula lah yang pernah diajarkan oleh kawan saya sendiri. Dia kata kita tengok ekor ni. Kalau ekor tu melentang, maksudnya dia sekat jalan. Kita kena berhentilah. Ekor dia melentang. Jadi kalau kita jumpa mim, kita pun keliru. Ni mim iqlab ke mim yang kena berhenti? Kita tengok ekor dia. Ekor dia ke bawah ke tepi? Kalau ke tepi ni maksudnya dia sekat jalan kita. Tak boleh jalan. Kita pun berhenti. Tapi kalau ekor ke bawah boleh jalan. Boleh. Tu teori yang nak mudah ingat lah. Formula nak mudah ingat. Okay, boleh. Itu saja. Macam mana? Kontak lah kau tak ada. Okay, sekejap. Okay, habis. Itu saja iqlab. Senang saja iqlab. Okay, seterusnya. Hukum pula kita nak ambil. Ifa. Ifak jangan. Ifak susah. Idgham ma'al lah, idgham ma'al. Ambil idgham dulu. Kita ambil idgham dulu. Ifak jangan. Nanti semua orang keluar kan kalau ambil ifak. Okay, kita ambil idgham. Idgham. Okay, apa maksud idgham? Memasukkan. Memasukkan. Kita masukkan bunyi dia. Ataupun daripada dua huruf, kita jadikan satu huruf. Okay, contoh apa? Yang kita dah belajar dalam mim, hukum mim tadi kan. Bila mim bertemu dengan mim, dia terus jadi satu mim. Mimma. Kan? Mimma. Okey. Idgham ni pula dia ada terbahagi kepada dua. Terbahagi kepada dua. Ma'al dan bila. Satu nama dia Ma'al Ma'al. Ma'al ataupun bi idgham boleh, semua boleh. Bila gunnah ma'al gunnah. Boleh. Bila guna. Nak pendek sikit bil je lah. Bil. Bil gunnah ataupun bil boleh lah mana-mana pun. Bil ni maksud dia dengan. Bil gunnah. Mak ni Bila guna. bila gunnah. Bila ni bahasa Arab tau, jangan ingat bahasa Melayu. Bila nak guna kan? Bila guna. Bila nak guna. Bukan, dia bukan bila. Dia bila. Kalau bahasa Arab dia gini. Bila. Dengan tiada. Dengan la tiada. Dengan tiada guna. Yang ni pula dengan guna. Okay, apa maksud guna tu? Dengung. Dengung. Betul. Suara dalam hidung kan? Suara dalam hidung. Itulah maksud guna. Jadi maksudnya idgham ni ada dua. Satu yang kita kena masukkan dengan suara dalam hidung ataupun dengan ada dengung. Satu lagi dengan tiada dengung. Okey, kita terus masuk kepada huruf dia. Okey, apakah huruf dia yang bergunah? Ya waw mim Bila nun. ya waw nun. Ya waw nun. Ya waw mim nun. Mana Mana apa? Ya. mana waya. Ya Mana waw waya? nun.
Sambung pula dah. Mana wayar? Boleh juga. Ada buat formula. Mana wayar? Mana wayar? Kita ikut formula dia. Senang. Ada kat Melayu yang short listed tak lepas. Mana wayar? Oh ya. Mana wayar kan? Okay, inilah huruf dia. Mim, nun, waw dan ya. Okay, ini maksudnya kalau selepas huruf nun bertemu dengan salah satu huruf ni, kita kena masukkan huruf nun ke huruf dia dan kita kena ada dengung. Okay, contoh. Contoh kita letak terus. Contoh kat sini. Okay, kita ambil Maya. Okay, nun bertemu dengan ya. Okay. Mai ya. Mai. Mai ya. Mai. Okay, jadi mai ya'mal ni, okay, daripada nun ni, okay, kita kena masukkan kepada ya. Ingat lagi tak macam mana kita nak masukkan tadi? Mai. Masukkan ya. Ibaratnya ada sabdu. Dia akan jadi macam ni lebih kurang. Dia akan jadi macam ni. Ya. 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 Dia akan jadi gitu. Mai ya'mal. Mai ya'mal. Okay, itu idgham. Itu baru idgham kan? Sebab tadi kan kita atas ni idgham. Kita tengok satu-satu dulu. Pertama kita tengok idgham dulu. Okey. Mai ya'mal. Kita masukkan daripada huruf. Okey, satu lagi maksud idgham ni, kita hilangkan terus huruf pertama tu. Kan? Huruf pertama apa? Nun. Kan? Nun kita tak ada, kita tak nak dia. Dia dah tak berguna dah dalam hidup kita. Jadi kita buang dia, kita nak masukkan dia terus kepada huruf ya. Bila masuk dia hilang. Gitu je maksud idgham ni. Bila dia dah masuk maksudnya dia dah hilang lah sebab dia dah masuk dalam tu dah. Jadi sekarang dia akan jadi may ya'mal. Okey, itu idgham. Okey, sekarang kita nak masukkan gunnah pula. Sebab kat sini adalah bi gunnah. Gunnah. Jadi kita masukkan je daripada may ya'mal, tambah sikit suara hidung kat sini. Tambah sikit. May ya'. Boleh. May ya'mal. Macam mana nak tahu kita suara tu betul-betul dalam hidung ke tak? Takut kita dah buat dah, rupanya bukan dalam hidung, dalam telinga ke. Macam mana kita nak tahu? Benda tu memang dalam hidung. Macam mana cara dia? Tutup hidung. Betul, kita kena tutup hidung. Okey, masa kita sebut may ya'mal tu, cuba tutup hidung. May. Okey, kalau kita rasa bergetar, may, maksudnya ada suara lah dalam hidung. May. Kita akan rasa getar hidung kita sebab ada suara kat situ. Tapi kalau kita tak rasa, contoh kita tak dengung kan, kita baca bayya. Bayya. Dia tak bergetar sebab tak ada suara dalam hidung. Tu cara dia. Kalau kita nak tahu, kita ni dah baca betul ketak kan sebenarnya dia dengung ni. Cuba tutup hidung. Jangan tutup lama-lama sangat. Nanti arwah pula. Tutup sekejap je. Sekadar 2 harakat. Bayya. Jangan lama-lama sangat. Sekejap je. Bayya. Kalau kita rasa bergetar tu, alhamdulillah betul dah tu. Kita punya dengung. Okey, tu cara dia kita nak tahu ada gunnah ke tak. Okey, satu lagi. Kenapa dia boleh jadi apa ni? Nun ni. Saya nak cakap. Okey, nun ni gini. Sebelum kita dah pernah belajar kan. Nun ni makhraj dia ada 2. Betul tak? Satu kedua. Nun ni. Nun ni special sikit. Makhraj dia ada 2. Tapi ingat. Hashim dan dekat hujung lidah ke langit. betul. Nun ni ada 2 makhraj. Nun ni dia ada satu lidah kan. Satu lagi dia ada hidung. Ataupun kita panggil khayshum kalau belajar dalam bahasa Arab tu. Lidah dan hidung. Dia ada 2 makhraj. Okey. Jadi masa kita sebut huruf nun, kena pastikan dua-dua ni berguna. Lidah pun bergerak an kan. Na. Dan hidung kita pun ada. Na. Ada dia punya khayshum. Ada dia punya hidung. Okey. Bila kita nak macam tadi, nun bertemu dengan ya. Okey. Sekarang ni ibarat kata macam ni lah. Nun ni dia ada 2 rumah. Kan. Satu rumah dekat atas apa ni? Boleh bayang ke? Ni hidung ni mulut. Okey, dia ada satu rumah. Satu rumah dia kat atas ni, atas bukit. Okey. Satu rumah dia dekat lidah ni. Lidah kita. Dia 2 rumah.
Kan ada dia ada dua biji rumah. Satu rumah kat sini, satu rumah atas bukit dalam hidung ni. Okay, jadi bila nun ni bertemu dengan ya, okay, rumah kat sini akan hilang. Ni rumah utama dia. Ataupun rumah yang dia belilah. Ini rumah sewa dia je lah. Rumah dia sewa, rumah yang tak guna apa, tak guna sangat. Rumah kedua. Okay, jadi bila dia nak bertemu dengan huruf yang lain ni, bila kita nak masukkan, okay, rumah utama dia akan hilang. Sebab tu bila kita sebut may ya'mal, berguna tak lidah kita? Tak ada dah kan? Kalau kita sebut nun, kan nun tu akan bertemu dengan langit atas. An. Ataupun hujung tu, hujung dekat gigi tu. An. Kan? Tapi bila kita nak idgham birunah ni, dia tak kena dah kat situ. May kan? Dia tak kena dah. May. Sebab kita tak perlu dah. Kita tak perlu dah rumah ni. Tapi rumah satu lagi ni kita perlukan. Rumah yang kedua ni kita perlukan. Sebab itulah kita kena kekalkan dia punya gunnah. May, kena kekalkan bunyi dengung dia. May ya'mal. Boleh. Okay. Itu adalah apa ni? Kita fahamlah kenapa pasal kepala ada dengung. Okey. Contoh apa lagi nak bagi? Contoh kita ambil contoh untuk ni pula. Untuk tanwin. Untuk tanwin. Ada yang angkat tangan ke? Okay. Ada tulis kat sini raise hand. Kalau ada soalan boleh terus tanya. Tak perlu angkat tangan. Terus tanya je terus. Okay, contoh dekat sini syai'u wakil. Sorry kalau tulisan saya tak cantik sangat. Sebab kat sini dia licin sikit. Keypad dia ni. Jadi hodong. Tulisan saya cantik sebenarnya. Okey, jadi syai'u wakil. Okey, ni sini ada tanwin. Sini ada wa. Okey, tanwin bertemu dengan wa dia akan jadi idgham. Okey, macam tadi. Pertama kita idgham dulu, kita masukkan. Dia akan jadi macam sabdu. Syai'u wa. Syai'u wakil. Kan? Syai'u wakil. Kemudian kita tambah dia punya rasa gunnah tu. Syai'u. Syai'u wakil. Dan satu lagi kita perlu tahu, gunnah ni dia ada kadar je. Dia tak boleh syai'u wakil, tak boleh gitu. Kita kena dua harakat. Tahan sekejap. Syai'u wakil. Jangan syai'u wakil, tak boleh. Tu orang panggil betul laju sangat tu. Jangan, kita kena bagi hak dia. Hak dia adalah dengung. Kena cukupkan dia punya harakat. Syai'u wakil. Okay, boleh. Okay, itu untuk birunah. Okay. Satu lagi kita masuk kepada sebelah dia. Sebelah dia adalah bila gunnah. Okay, apa huruf dia? Lam roh. Ra dan lam. Lari. Okey, lari. Boleh. Lari. Lari ke lori ke boleh lah. Yang penting kita ingat. Lari. Lori boleh. Okey, jadi tengok contoh dia. Contoh dia. Milladun. Ni mati. Dan ni ada pada atas. Okey, macam tadi. Bila kita nak masukkan, nun ni akan ada lagi ke tak ada bila dia masuk? Tak ada. Ada kan? Bila dia dah masuk, ingat, bila dia dah masuk dalam ni, hilang terus. Dia masuk dalam dah. Tak ada dah. Tak ada dia. Jadi dia akan jadi terus. Milla. Gitu. Milla. Boleh, dia akan terus jadi gitu. Milladun. Boleh. Senang je. Ni lagi senang daripada bila gunnah. Kita tak kena fikir dah nak kena masukkan bunyi hidung ke, tak perlu ke. Okey, satu lagi contoh ra. Okey. Min rabbik. Boleh. Nun bertemu dengan ra. Sama juga. Terus kita letak ni. Mirra. Sambil-sambil tu kita cuba tengok huruf kaf ni. Kat sini pun ada yang ramai salah faham. Biasa kita tulis kaf tulis macam ni. Tulis macam ni ke? Tanda hamzah. Sebenarnya kalau kita tulis dengan tanda hamzah ni sebenarnya salah. Dia bukan hamzah kat sini. Tanda dia gitu je. Kalau buka Quran tu, kalau tuan-puan tengok dalam Quran, dia bukan macam ni sebenarnya. Tapi dia gitu. Ni saja je lah selingan. Sebagai penambah apa tu? Ilmu tambahan. Cara tulisan dia. Sebenarnya dia gitu je. Okey, boleh. Okey, itu untuk bertemu dengan
lam dengan ra. Dia tak ada dengung. Terus mil ladun. Okey. Okey, untuk tanda pula. Okey, untuk tanda. Macam mana tanda idgham ni dalam Quran? Idgham ni kita kena berhati-hati sikit. Tanda dia banyak. Tanda dia banyak. Okey. Tanda dia banyak. Okay, sebelum kita masuk kepada tanda, kita kena tahu dulu. Okey. Idgham ni kita bahagi kepada dua. Bukan bila Nabi Gunah, dia ada satu lagi. Nak tulis kat mana ni? Saya boleh padam kat bawah ni? Boleh. Okey, saya padam dulu. Okey. Okey. Kalau yang kita pembahagian tadi tu, Bi-Gunah dengan Bil-Gunah, ini pembahagian dari segi ada dengung ke tak ada dengung. Kan? Dia ada satu lagi pembahagian. Okey, idgham ni. Dia ada dua. Dia ada idgham kamil. Oh, kamil dan nakis. Ni pun semua dah tahu dah. Idgham kamil dan idgham nakis. Kamil ni siapa? Ni bukan nama orang. Bukannya kawan kita nama Kamil tu, bukan. Kamil ni maksud dia penuh, sempurna. Sempurna. Nakis ni maksud dia kurang. Nakis ni kurang. Ini kurang. Kamil ni maksud dia sempurna. Macam mana idgham kamil dengan idgham nakis ni beza dia? Okay, contohlah, contoh. Saya bagi contoh. Ni ada Ya. okey, jap. Okay, ni ada gelas, contoh gelas. Ini contoh yang nak senang faham lah beza apa sempurna dengan kurang. Okey, kalau kita masukkan air dalam dia. Okey, kita masukkan air sampai penuh. Okey, kalau kita tengok dari luar ni kita nampak tak air? Kat atas ni, maksudnya ada terkeluar tak sikit? Macam ni. Okey. Gelas ni gelas hitam. Macam susah buat contoh saya kan. Okey, bila kita masukkan air dalam ni, okey, kalau kita tengok dari tepi ni kita nampak tak air? Tak nampak kan? Sebab semua dalam gelas. Semua dah masuk. Semua dah masuk. Okey, contoh satu lagi. Okey, ni pedang. Ni sarung dia. Okey, ni pedang dia kan. Betul ke tak saya lukis ni? Ni pedang dia. Okey, bila kita masukkan pedang dalam sarung ni, okay, dia akan jadi macam ni kan? Betul tak? Sebabnya kita tak boleh nak masukkan ni, dia punya pangkal ni. Kan? Ni lah kita panggil sebagai idgham nakis. Itulah contoh dia. Maksudnya kita masukkan tu, ada lagi tak masuk. Yang ni kamil. Yang ni semua masuk. Yang ni nakis. Ada lagi tinggal kat luar ni tak masuk. Itu beza kamil dengan nakis. Okey, macam manakah kaitan dia dengan huruf-huruf ni? Okey. Idgham kamil ni semua tu masuk. Maksudnya nun ni akan hilang terus. Akan hilang terus. Dia akan terjadi pada, sekarang kita ada 6 huruf idgham kan, betul tak? Waw, ya, nun, mim, ra dan lam. Dan semua ni adalah huruf yang kita kena masukkan. Kita kena masukkan bunyi nun kepada huruf tu. Okey. Okey, huruf yang idgham kamil yang mana? Mim Yang dan nun. kamil. Betul. Huruf mim, nun, lagi? Ada lagi? Ada dua je. Ada dua lagi. Lagi. Yang Rolam. ni, yang lam dengan ra ni. Lam roh. Ni yang kamil. Okey, yang nakis pula selebihnya. Wow. Ya. Okey, mana beza dia? Okey, contoh. Kita tengok contoh dia. Okey, contoh yang nun bertemu dengan mim. Kat atas ni pula. Mim. Okey. Bila nun bertemu dengan mim, nun ni seakan-akan hilang, betul tak? Bila kita baca. Dia akan jadi macam mimma. Inilah kita panggil kamil. Hilang dah nun ni, tak ada. Mimma. Okay, apa lagi? Contoh lam. Yang lam. Milla. Bila kita masukkan nun ni hilang terus lah. Milla.
Milla. Sama juga ra. Min ra. Bila kita masukkan mirra, nun ni hilang. Ni kita panggil sebagai idgham kamil. Semua masuk. Semua nun ni badan dia ni semua ni masuk dalam ni, tak ada, hilang terus. Okay, tapi kalau yang nakis, dia ada lagi kesan dia. Kesan nun tu masih ada. Okay, kesan nun masih ada. Contohnya okay, nun bertemu dengan ni, salah satu huruf nakis ni. Contohnya wa. Miu wa. Masih kita nak masukkan nun dengan wa ni, kesan nun tu masih ada. Kan masih kita baca miu, masih kita dengung tu. Dia ada lagi nun tu. Miu wa. Kan maksudnya kita tak boleh nak tulis. Kita tak boleh nak tulis dia macam ni. Tak boleh nak tulis gini. Salah. Kan dia akan jadi salah, dia akan jadi miwa. Sepatutnya kena ada nun, miwa. Tapi kalau yang apa ni? Yang ni, contoh nun bertemu dengan lam ni, kita boleh tulis gini. Kita boleh tulis. Sebab nun tu dah hilang. Milla. Yang ni tak boleh sebab ada lagi kesan. Faham tak beza dia? Beza antara kamil dengan nakis. Nakis ni ada kesan miwa ataupun ya. Miya. Maya. Kan? Sebelum kita masuk pada ya tu ada lagi kesan nun tu. Maya. Tapi kalau yang empat ni, mim, nun, lam dengan ra ni, nun tak akan hilang. Dia akan jadi macam satu huruf. Manna, contoh nun. Kalau mim, mimma, milla, mirra. Kan? Dia akan jadi macam satu huruf. Okey. Daripada sinilah dia akan berbeza dari segi tanda dalam Quran. Dia akan berbeza tanda dalam Quran. Okey. Kalau kamil, dia akan ditanda dengan Sabdu. betul. Dia akan ditanda dengan sabdu. Tanda dia adalah sabdu. Kalau nakis? Mati, huruf mati. Betul ke? Benda tak ada huruf mati ke? Tak ada tanda. Tak ada, Mati. tak ada Sabtu. Tak ada Sabtu lah. Betul lah. Itu je lah beza dia. Ada sabdu, tak ada sabdu je lah. Okay. Jadi dia akan gini je. Maya. Nun ni memang tak ada tanda dah. Memang tak ada sebab kenapa? Kalau ada dia akan jadi apa? Ingat lagi tak? Kalau ada tanda. Tanda izhar. Betul. Kalau ada tanda ni itu izhar je, yang jelas je. Kalau yang idgham ke, yang iklab ke, yang ikhfa ke, dia takkan tanda mati. Okay, jadi nun tu memang semua samalah. Dalam idgham ni semua nun akan jadi tak ada tanda. Yang kamil ke, yang nakis ke, semua tak ada tanda. Beza dia pada huruf selepas dia. Kalau kamil dia akan ada sabdu. Kan macam tadilah. Contoh mirra. Kalau kita tengok dalam Quran dia akan tulis gini. Dia akan tulis gitu. Mirra maksudnya apa? Maksudnya nun ni kita kena hilangkan. Itu maksud dia. Jadi kalau akak-akak abang-abang baca Quran, kalau jumpa tanda sabdu, ingat tak payah tengok dah nun ni. Tak perlu tengok dah. Maksudnya nun tu dah tak wujud dah. Terus mirra. Boleh. Tapi kalau tak ada tanda sabdu, kita kena tengok nun tu. Dia ada function lagi. Kita kena maya. Boleh. Faham tak beza dia? Dari segi tanda Quran. Jadi kesimpulannya idgham ni tanda dia bukan semua sama. Dia ada yang ada tanda sabdu, ada yang tak ada sabdu. Yang ada sabdu idgham kamil ataupun yang kita kena hilangkan terus nun dia. Kena hilangkan terus nun. Tu yang ada sabdu. Yang tak ada sabdu tu maksudnya kita kena bagi ada lagi kesan nun tu. Maya ada kesan nun. Boleh. Boleh. Semua faham ke? Saya lupa nak tanya. Semua faham ke? Ada yang tak faham? InsyaAllah. Kalau saya laju sangat ke? Masa sekarang ni insya-Allah. InsyaAllah. Sekarang insya-Allah. Minggu depan tak tahu lagi kan? Sikit-sikit Ustaz kita. Tak apa. Belajar yang maksud biasa macam tu. Dia belajar ni kalau dia tak boleh sebab tu tak boleh sekali belajar. Dia tak boleh. Kita belajar sekali je kita merasa okey aku dah khatam dah bab Nun Sakinah. Tak cari cubalah tengok minggu depan, minggu dua, minggu kedua kita tak ingat dah. Dia kena banyak kali. Sebab tu kalau boleh kelas, contohlah kita dah pernah masuk dah kelas tajwid sampai habis. Kalau ada lagi kita jumpa kelas orang buat kelas tajwid, masuk lagi. Sebab benda itulah bila kita banyak kali belajar, dia akan Ingat. Betul. Dia akan latihlah kita punya otak tu. Jadi kalau kita banyak kali belajar, kita tak perlu hafal pun. Lama-lama kita akan ingat dengan sendiri. Sebab kita banyak kali masuk kelas. Boleh. Okey, ada satu lagi berkenaan dengan idgham ni. Idgham ni banyak sikit masalah dia. Dia banyak sikit masalah dia. Okey, ada satu lagi masalah idgham ni adalah dia tak boleh bertemu dalam satu perkataan.
Itu beza dia dengan yang lain. Macam izhar halki ni kan. Halki ni boleh. Nak satu perkataan boleh. Ni satu perkataan yang kita panggil ni. Nun dengan ain dalam satu perkataan. Boleh. An, am. Yang ni dia perkataan lain-lain. Aliman perkataan pertama, hakiman perkataan kedua. Boleh. Aliman, hakimah. Okay, tapi untuk masalah idgham, okay, dia tak boleh bertemu dengan dalam satu perkataan. Okay, contoh, saya bagi contoh. Contoh dia. Dunia. Dunia ni dunia lah. Dunia kita lah. Dunia. Dunia. Okay, tadi kan kita belajar kan. Kalau apa tu? Ada tanda sukun ni, maksud dia kena jelas kan? Betul tak? Izhar. Betul. Tapi kalau kita tengok sini, ni macam idgham Nun. bilawun, idgham bigunah kan? Sebab nun ni bertemu dengan ya. Okay, cuba buka Quran, carilah mana-mana perkataan dunia ni. Fid dunya wal akhirah ke? Kalau saya tengok, kat situ dia akan ada tanda sukun. Kenapa? Okey, di sini adalah satu pengecualian. Dalam bab idgham ni dia ada satu pengecualian, dia tak boleh bertemu dalam satu perkataan. Kalau bertemu dalam satu perkataan, kita kena baca dengan jelas. Kita tak boleh baca dunya, tak boleh. Dunya tak boleh. Kita kena baca dengan dunya. Boleh. Dunya. Dalam Quran benda ni tak banyak lah. Saya ada 4. Ada 4. Dunya. Dia ada sinwan. Siapa ingat? Ini pun ada orang ingat. Hebat-hebat belajar kita ni. Sinwan. Bunyan. Tinwa. Bunyan. Tinwan. Tinwan. Bunyan. Tinwanun. Sorry, tertinggal. Bunyan. Okay, sorry. Sinwan. Okay. Bunyan. Yan. Satu lagi. Tinwanun. Tinwan. 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 Sinwan, bunyan, sinwan. 4 ni je kan? Boleh. Ni saja yang dalam Quran yang bertemu dalam satu perkataan. Jadi kalau benda ni pun tak payah hafal sebenarnya. Kalau kita jumpa je, kalau kita mahir dalam kaedah dia, kita akan tahulah, oh ni satu perkataan. Ataupun kalau kita tak mahir kaedah pun, kita tengok tanda je. Sebab semua dalam Quran dia akan ada tanda macam ni. Dia akan ada tanda macam ni. Jadi kita kena baca jelas. Jangan kita baca qinwa, bunya, sinwa. Jangan. Kita kena jelaskan dia. Dunya, sinwan, tinwan. Boleh. Okey, itu perkenaan idgham. Ada lagi tak saya tertinggal? Siapa ada nak tambah? Rasanya dah tak ada dah kot. Kan? Itu semua berkenaan dengan idgham. Okey, boleh. Okey, seterusnya kita masuk pada yang terakhir. Kelas kita sampai pukul apa sebenarnya? Sejam ke? Sejam. Oh, kita dah habis dah ni. Biasa teruskan ke ataupun berhenti terus kalau sejam? Boleh terus. Boleh terus. Boleh terus. Boleh terus. Boleh terus ya. Berapa limit dia pukul berapa biasanya? 11. 11. Saya takut semua orang lari lepas ni lewat. Kan lepas ni tinggal saya je. Dalam Tinggal saya rumah. dengan akak yang cakap pukul 11 saya tu. Saya dengan dia je. Dalam Ustaz rumah. kami tunggu insyaAllah. Okey, kita masuk kepada ikhfa. Okey, tak muat lah nak tulis ikhfa. Di bawah lah, boleh balik. Boleh balik sikit lepas ni. Boleh balik lepas ni. Okey, kita sambung sikit dengan ikhfa tu. Okey, satu lagi adalah ikhfa. Ikhfa pun dia ada nama panjang dia. Apa nama panjang dia? Ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki. Okey, ikhfa apa maksud dia? Ikhfa sembunyi. Bunyi. Bunyi kan ataupun samar-samar. Ataupun kalau kita nak letakkan dia dekat mana kan izhar ni jelas kan. Di sekarang ni kita ada izhar jelas. Lawan dia adalah idgham. Masukkan, hilangkan terus. Maksudnya idgham ni kita hilangkan bunyi dia. Okey, ikhfa dekat mana? Dia dekat tengah-tengah ni. Ini tempat dia.
Dia antara idgham dan izhar. Maksudnya nak kata jelas tak jelas. Nak kata masuk pun dia tak masuk. Dia ada lagi sikit. Gitu. Tu maksud ikhfa. Dia kat tengah-tengah ni. Tu tempat dia. Kalau kita nak gambarkanlah kat mana ikhfa ni berada. Idgham jelas, idgham masuk, ikhfa jelas. Ikhfa ni dia sama-sama. Okey, hakiki pula. Kenapa nama dia ikhfa hakiki? Okey, yang ni diberikan nama ikhfa hakiki sebab kita nak bezakan dengan ikhfa yang satu lagi. Apa ikhfa satu lagi yang kita belajar? Pak Syafawi. Ikhfa syafawi. Kan sebab kita ada banyak ikhfa. Kita ada banyak ikhfa. Jadi yang ni letakkan nama ikhfa hakiki. Okey, saya terlupa tadi. Yang dunia apa semua tadi tu. Yang tu apa nama dia? Izhar mutlak. Betul. Yang tu izhar mutlak Lupa nak bagi tahu tadi. Nama dia izhar mutlak. Maksudnya mana-mana saja huruf nun mati yang bertemu dengan huruf idgham dalam satu kalimah. Dia akan jadi, dia tak jadi idgham dah. Dia akan berubah menjadi izhar mutlak nama dia. Boleh ingat nama dia izhar mutlak. Contoh macam tadi dunia tadi. Nama dia izhar mutlak. Okey. Jadi ikhfa hakiki ni dia nak bezakan dengan ikhfa syafawi lah. Beza dia sebab nama dia ikhfa hakiki, dia letakkan belakang tu sikit. Kalau semua letak ikhfa nanti pening lah. Semua ikhfa mana satu ni kan. Jadi ini ikhfa hakiki. Yang huruf mim tu ikhfa syafawi. Okey, macam tadi bunyi dia adalah antara idgham dan izhar. Okey. Huruf dia ada berapa? 15. 12. Macam mana kita nak ingat 15 huruf ni? Tak payah ingat Ustaz. Satu jasad dah kafasid datatin sajin. Mantap ni. Macam-macam cara lah nak kita ingat. Dalam kalau kita belajar apa tu, Matan Jazari dia ada tulis sifdah sana kamjada syakhsun. Macam-macam lah cara kita nak ingat. Ataupun kalau kita tak tahu macam mana kita nak hafal kan. Macam mana nak hafal banyak sangat 15? Senang je. Tak payah hafal. Kan? Ingat Azhar. Kalau orang tanya, macam mana nak hafal? Kan tak payah hafal. Hafal yang lain. Betul. Kita hafal yang izhar. Lain daripada izhar, iklab. Iklab dan izhar. Kita hafal je izhar, hafal iklab, hafal idgham. Selebihnya idgham lah, ikhfa lah tu. Jadi kalau orang tanya kita, macam mana cara yang paling senang untuk nak hafal ikhfa? Cakap kat dia, tak payah hafal. Hafal yang lain, hafal yang sikit. Jadi selebihnya tu ikhfa lah tu. Okey, kita cuba tulis sikitlah huruf dia kat sini. Okey, apa? Tasa, jim. Pasal jim dal. Saya tulis ikut yang Kak cakap. Apa lagi? Jim. Pasal jim. Lagi. Apa lagi? Dal zai sin shin. Dah. Sin dah. Shin. Sad Dot. dot sad dot to. Do. Ingin? Tak ada kan? Zofa of kaf. Jim. Kaf. Lam tak ada. Tak ada. Mim tak ada. Ada jim. Nun tak ada. Jim. Jim tinggal. Jim tinggal. Lagi? Kaf. Kaf dah ada. Kaf. Qaf. Zai. Zai. Tak nampak Ustaz. Tak nampak. Okey, berapa dah ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Okey, cukup dah. Alhamdulillah. Okey, cukup dah. 15 huruf kita. Ni semua huruf ikhfa hakiki. 15 huruf dia. Okey, macam mana cara untuk kita bunyikan ikhfa hakiki ni? Ini kena perhatikan betul-betul. Macam mana cara kita nak bunyikan ikhfa hakiki? Ada, kejap. Okey, kita bagi contoh Contohnya Sama-sama. Sama-sama tu macam mana? Kenapa? Kena bagikan 3 dulu. Okay, contoh. Okey. Dia mati betul dengan ja, jim. Okey, macam mana kita nak sama-samakan dia? Okey, kita tengok tadi kita cakap kan, ikhfa ni dekat tengah-tengah. Kan? Antara izhar dengan idgham. Dia duduk kat sini. Dia duduk kat tengah. Maksudnya kita tak boleh izhar. Kalau izhar macam mana? Inja. Maksud izhar. Inja. Tak boleh. Idgham pun tak boleh. Idgham macam mana idgham? Kita masukkan dalam jim. Dia akan jadi ijja. Ajja. Dia akan jadi
Dia akan jadi aja. Ni kalau idgham. Tak boleh, kita tak nak juga. Kita tak nak idgham. Tapi kita nak tengah-tengah. Macam mana cara dia? Okey. Okey, masa kita nak kat tengah ni, okey. Kita macam kita tak masukkan dan kita tak jelaskan dia. Kita sorokkan dia. Gitu je. Dan pun tak, aj pun tak. Kita kita yang pertama. Okey, yang kedua, okey. Lidah kita dah kena terus menuju ke huruf yang kita nak sebut. Boleh? Okey, lidah kita dah ready nak masuk ke huruf yang seterusnya. Okey, macam mana kita sebut huruf jim? Lidah kita. Ja. Kan? Lidah kita bertemu dengan langit atas. Ja kan? Ja. Okey, masa kita dengung nun tu, lidah kita dah ready dah dekat situ. Nak tunjuk pun tak nampak dalam mulut saya. Semua masing-masing boleh buat. Cuba kita letak lidah dekat huruf jim. Tapi kita jangan nak sebut lagi. Jangan sebut ja. Dia macam nak rapat-rapat tapi tak rapat. Kita dah ready dah. Lepas tu baru kita sebut. Ja. Ja. Boleh. Jadi ikhfa ni dia akan mengikut huruf yang selepas dia. Kalau huruf dia tebal, okay, contoh apa? Contoh huruf fa ataupun huruf sad, huruf yang tebal. Jadi masa kita dengung tu, kita kena tebalkan terus dah. Kita kena tebalkan terus. Mil, boleh. Mil sa. Kita tak boleh. Mil sa. Boleh. Tak boleh. Mil sa. Tak boleh. Sebab dia tebal, kita kena terus ready nak masuk pada sad. Mil sa. Mulut kita pun dah nak masuk pada sad. Mil sa. Boleh. Apa lagi huruf yang tebal? Contoh huruf Ba. huruf apa? Huruf kan lepas ni. Dia ada sikit beza dia. Mungkin ada yang dah tahu. Okey. Va kita tebal. Kan jadi mil va. Kita kena follow terus. Mil va. Okay, boleh. Itu yang pertama. Kita kena tahu kita dah nak kena ready nak sebut huruf yang seterusnya. Okey. Setiap huruf ni pula perbezaan dia adalah kita boleh bagikan kepada 3 pula. Tadi saya dengar ada yang sebut tadi. Kita kena bagi pada 3. Apa 3 tu? Dia akan terbagi pada 3. Okay, ikhfa ni ada 3. Dari segi bunyi dia. Okay, dia ada macam mana saya nak buat? Okay. Dia ada akrab. Dia ada awsat. Wusta. Wustanya ni lah. Wusta, awsat sama. Wusta ke awsat boleh. Boleh mana-mana. Satu lagi adalah ab'ad. Kalau ke Arab dia, kalau ke Arab, okay, ni akrab. Akrab. Awsat. Ab'ad. Boleh. Ni pembahagian dari segi bunyi. Okay, kita jangan salah faham pula. Macam idgham tadi dia 2 bahagian, dia ada pembahagian 2 kan. Bergunah dengan bila guna. Ikhfa ni tak ada. Cuma dari segi macam mana kita nak bunyikan huruf tu, dia akan terbagi pada 3 dulu. Akrab, awsat, ab'ad. Okay, apa yang akrab ni? Okay, akrab ni maksud dia dekat. Qaraba, dekat maksud dia. Akrab maksudnya yang paling dekat. Yang paling dekat dengan apa? Kita cakap sekarang tentang hukum apa ni? Hukum apa ni? Nun. Kan? Dia cakap tentang hukum nun. Jadi maksud ni adalah paling dekat dengan huruf nun. Dia ada 3. Huruf ta, da, ta. Sebab kalau kita tengok kan masa kita sebut huruf nun dengan 3 huruf ni dia paling dekat. Na, ta. Sebelah dia je. Na, da. Na, ta. Kan betul tak? Semua tu dekat-dekat. Okey, ab'ad pula dia ada 2. Qaf dengan kawan dia siapa? Kaf. 2 ni. Yang ni yang paling jauh dengan nun. Sebab nun hujung lidah kan kita guna. Na. Tapi qaf dengan kaf ni kita guna lidah yang belakang. Qa, ka. Dia jauh. Dia nak pergi tu jauh. Boleh. Awsat ni apa? Awsat macam tadilah. Tak payah hafal. Yang selebihnya tu awsat lah tu. Yang selebihnya. Ta ke, sa ke, sin ke, dal ke, za ke. Ni semua adalah awsat. Okey, kat mana beza dia? Okey, kita tengok pertama yang akrab. Okey.
Yang akrab ni, dia kena paling kuat bunyi ikhfa dia. Kat sini ikhfa paling kuat. Ataupun dipanggil istilah dia adalah a'la. A'la ataupun tulis gini je lah. Ikhfa paling kuat. Yang ni ikhfa paling lawan dia. Paling sikit ataupun macam tak ada ikhfa. Itu lebih kurang. Okey, macam mana tu? Okey, untuk huruf ta, da dengan ta, okey, masa kita nak masuk kepada 3 huruf ni, lidah kita tu macam kita tak perlu bergerak pun tak apa. Ta. Da. Pa. Biar duduk kat situ je. Biar duduk kat situ je. Tak perlu kita nak gerakkan kepada huruf ta, kan? Huruf ta kita sebut lidah kita akan senangkan gigi kan? Ta. Okey, masa kita dengung ikhfa tu, kita tak perlu nak gerakkan lidah kita pergi kepada ta tu. Anta, jangan macam tu. Kalau baca anta salah. Anda salah. Anta salah. Betul, ada yang tanya samar ke? Betul. Ni samar lah ni. Maksudnya ikhfa ni kan maksud dia samar. Kan? Maksudnya samar yang paling kuat. Yang paling kuat kesamaran ni adalah pada huruf yang akrab ni. Yang paling makhraj paling dekat dengan huruf nun. Jadi kita kena samarkan dia. Ta. Da. Ta. Nampak tak beza dia? Boleh. Kita buat beza dia. Okey, kalau kita yang salah macam ni. Anta. Kita dah letak lidah kita dekat huruf ta. Anta. Nampak tak? Kalau yang betul, anta. Beza tak bunyi dia? Anta dengan anta. Siapa buat beza dua tu? Anta. Beza. Anta. Yang tu yang mana tu? Yang tu yang mana? Yang betul ke yang salah? Betul. Yang salah macam mana? Anta. Anta. Nanti takut ada orang pula apa ustaz ajar yang salah ni. Kita nak ajar yang salah tu sebab kita nak bagi kenal. Yang betul dengan yang salah. Boleh. Jadi kita jangan letak macam saya cakap tadi kan, ikhfa ni kita kena ready lidah kita untuk sebut huruf seterusnya. Tapi ready tu bukan bermaksud kita kena letak terus kat situ. Bukannya kita letak terus ta tu. Anta, anda, anta, tak boleh. Kena samarkan dia. Anta. Di tengah-tengah lah Ustaz. Dia letak lidah betul. tu tengah. Betul. Betul. Lidah tu kita jangan sentuh lagi tempat yang kita nak sebut tu. Ta, jangan. Boleh. Okey, semua kat situ jelas Okey, kita Jelas. pergi kepada yang ab'ad pula. Ni ab'ad. Okey, yang ni berlawanan dengan dia. Yang ni kita kena sentuh. Boleh. Okey, contoh apa? Mangqa. Mangqala. Okey, berarti dengan qaf. Okey, masa kita dengungkan nun tu, okey, lidah kita ni dah sentuh dah tempat nak sebut qaf tu. Macam mana kita sebut qaf? Qa. Qa. Kan? Qa. Bila kita dah melekat dekat situ. Mangqa. Mangqa. Boleh? Kalau yang salah, mangqa. Mangqa. Yang betul, terus kita letak tempek terus lidah kita tu dekat tempat qaf tu. Mangqa. Boleh? Okay, contoh yang kaf pula. Minkum. Sama juga. Masa kita ikhfakan nun ni, lidah kita dah berada kat tempat kaf. Dah tempek tu kat situ. Macam mana kita sebut kaf? Kat situ lah lidah kita. Ka. Letak kat situ lidah kita. Minkum. 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 Ataupun kalau dekat Kelantan dia ada satu tempat nama dia Kubang Kerian. Kubang Kerian. Kita tak boleh baca Kubang Kerian. Tak boleh. Kita kena Kubang Kerian. Masuk terus dengan kaf tu. Kubang ke. Tu contoh bukan Quran lah. Yang tu tak dalam Quran kalau cari. Dalam Quran adalah minkum. Minkum. Boleh. Okay, yang ausat ni pula macam mana? Yang tengah ni. Yang ni biasa-biasa je. Jangan tempek dan jangan pula tak bergerak terus. Okay, contoh apa? Contohnya fa contoh. Contohnya apa? Fa anfusikum contoh. Anfusikum. Okay. Kalau kita tempek dia akan jadi
kan? Sebab kita sebut huruf fa kan? Fa. Fa kan? Lidah kita akan lidah pula. Gigi akan bertemu dengan bibir. Kalau kita rapatkan terus, dia akan jadi yang abad. Fa. Fa. Kalau kita yang akrab pula, kita akan tak jelas. Yang ni biasa-biasa je. Kita macam dah nak sebut huruf fa, tapi kita tak tekan lagi. Masa tu, okey, mulut kita ni dah macam nak sebut fa dah. Tapi kita tak tekan lagi. Letak je. Fa. Okey, ni kat sini anfusikum kan? Anfusikum. Anfusikum. Boleh. Ataupun huruf jim. Kan? Huruf jim. Minju'. Jangan rapatkan. Kalau rapatkan dia akan jadi minju'. Dia akan terus. Minju'. Itu salah. Lepas tu jangan jauhkan sangat. Minju'. Jangan. Kita macam dah nak sebut dah jim tu. Kita letak lidah kita kat situ tapi kita tak rapatkan lagi. Minju'. Minju'. Boleh? Faham ke maksud dia? Minju'. Dia macam dekat-dekat je lah dengan akrab tu. Yang antara ausat dengan akrab ni, dia macam lebih kurang je, beza dia sikit je. Kita je tahu beza dia sebab kita yang sebut. Kita je tahu beza dia. Kan akrab ni kita akan rasa lah. Contoh macam ta da dengan ta kan. Kita sebut ta. Lidah kita macam tak bergerak pun tak apa. Ta. Sebabnya tempat yang kita nak pergi lepas ni tu dia dekat je dengan nun. Kan? Kita sekarang duduk tempat nun. An. Kita nak pergi kepada huruf ta. Tempat dia sebelah je. Jadi tak perlu nak kalut sangat orang kata. Relax je. Ta sebab sebelah je. Ataupun da. Da. Ataupun ta. Pa. Tapi yang lain, yang abad ni sebab dia jauh. Jadi kita kena pergi terus. Kalau kita tak pergi nanti tertinggal bas ke lambat sebab tempat dia jauh. Jadi pergi terus kepada huruf tu. Bertemu dengan qa. Dia jauh kat belakang. Pergi terus. Manqa. Manka. Pergi terus. Okey. Kalau ausab ni biasa-biasa. Dia tak jauh, dia tak dekat. Jadi kita relax je tapi kita nak pergi dah. Faham ke beza dia? Miju'. Miju'. Boleh. Itu beza dia. Semua faham ke? Beza bunyi tu. Abad, ausab dengan akrab. Ada yang tak faham? Ada yang nak tanya? Okay, sambil-sambil tengok soalan dekat chat ni ada soalan ke? Tak ada. Jangan tanya pelik-pelik sangat, saya pun tak pandai. Tanya yang saya tahu je lah. Okay, ada apa-apa tak faham berkenaan bait 3 tu, beza tu. Abad, ausab dengan akrab. Kalau kita faham maksud ketiga-tiga tu, bunyi kita akan betul lah. Kita kena tahu. Kalau akrab 3 tu, qa, da, ta. Kalau abad 2 je, qaf dengan kaf. Kalau ausab yang selebihnya. Boleh. Itu adalah ikhfa hakiki. Boleh. Jadi itu sajalah yang benda yang kita nak belajar dalam hukum nun ni. Kita sapu balik yang ni. Okay, satu lagi terlupa, tanda dia. Macam mana tanda ikhfa hakiki dalam Quran? Nun kosong. Kosong je. Kosong. Kosong je. Kan macam tadi kan. Minkum. Kalau kita tengok dalam Quran dia tak ada apa atas nun tu. Dia kosong je. Minkum. Sambung lagi tak? Boleh. Tanwin sengit. Macam mana? Tanwin dia tak selari atas bawah dan dhammah. Kalau tanwin. Okey. Saya terlupa bagi tahu pasal tanwin. Tanwin. Okey. Dia kedua-dua ekor waw ke bawah. Okey, tanwin dalam Quran, kalau kita tengok dia ada dua bentuk juga. Ada tanwin yang selari sama. Ada tanwin yang sengit. Cuba di atas. Kalau apa ni? Sekali lagi. 69. Di baris atas ada dua, baris yang selari dan tak selari. Selari. Di bawah pun ada dua. Selari dan tak selari. Depan pun ada dua. Selari gini, kalau tak selari ada yang tulis gini, ada yang tulis gini pun ada. Itu pun ada. Mana-manalah. Okey.
Okey, apa beza benda ni? Yang selari ni macam mana? Yang tak selari ni macam mana? Selari tu tak Lari untuk dengung. ni, untuk ni. Selari tak dengung, dengan 69 tu tak dengung. Yang sengit tu dengan dua-dua ekor tu dengung. Okey, maksudnya kalau yang selari ni tak dengung, yang selari dengung. Selari dengung. Okey. Okey, nak tahu betul ke tak? Sengit Okay, tu cuba kan kita tengok contoh. selari tak dengung. Tak. Selari, Selari. selari tak sama. dengung. Tak Selari selari tak dengung. dengung. Sengit tu Selari tak dengung. Yang sengit tu dengung. sengit Mana satu ni? Kita pun dah sengit dah ni. sama rata. Yang sama tu tak dengung. Yang sama tak dengung. Yang Yang sengit tak sama tu dengung. dengung. Ya. Okey, saya nak cari contoh sekejap. Hmm. Sebab sebenarnya dia tak tepat lagi tu. Contoh, tanwin bertemu dengan lam dengan ra. Okey, mir rasul contoh. Bukan, itu huruf nun. Apa Dia tak selari. Hudan lin takik. Okey, jumpa dah. Ghafur. Sorry. Tak cantik pula. Tajuk tak cantik sebenarnya kan? Okey. Ghafur. Rur. Rahim. Okey. Okey, dekat sini selari ke tak selari? Dalam Quran. Ra. Selari. 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 Selari kan? Selari kan? Selari. Ghafurun. Urul rahim. Okey. Saya kesilap sebenarnya tadi kan, yang ni tanda ni sekejap. Kalau yang ni yang tak dengung kan, betul tak? Tak dengung. Izan syataqa. Okey, saya jumpa dah. Jumpa dah. Okey, akhirnya. Ghafurur. Baris atas, kita ambil baris atas. Ismang mubin. Jumpa dah. Azaban. Rahim. Azaban. Ghafurur rahim. Tawabam. Okey. Okey. Tanwin kat sini selari ke tak? Okay, sahabat Al-Quran boleh buka muka surat 81. Pada Quran boleh buka 81 bawah sekali dia tulis Ghafurur rahim. Tak selari. Ada buka tak? Selari ke tak selari? Tak selari. Tak selari kan? Siapa cakap tadi kalau tak selari kena dengung? Sini kena dengung tak? Sebab dia ada sabdu depan ni, Ustaz. Payah. Okey, jadi apa beza selari dengan tak selari ni? Dia bukan dengung tak dengung. Idgham ataupun tak idgham. Ataupun jelas atau tak jelas. Boleh? Jelas atau tak jelas. Senang cerita macam ni lah, macam tanda ni. Macam tanda ni lebih kurang. Jelas tanpa dengung. Kan? Tawabam. Kalau ada tanda mati kena jelaskan an. Ya. Tapi kalau tak ada, sama ada
idgham ke ataupun ikhfa kan, salah satulah. Okay, sama juga dengan tanwin. Kalau tanda selari ni, okay, ni maksudnya kena jelaskan. Dia untuk inilah untuk ikhfa hakiki, untuk izharah hakiki lah. Contoh macam ni tadi, ni aliman ni. Ni aliman hakimah kan, dia selari kan. Aliman. Sebab pada ni kita nak jelaskan aliman. Okay, tapi kalau kita tak jelaskan, tak kisahlah dia dengung ke, dia tak dengung ke, yang penting tak jelas. Tengok macam ni. Ghafurur rahimah. Kan hilang bunyi tanwin tu. Tak bunyi dah ghafurun rahimah. Boleh nampak tak beza dia? Nampak. Jadi betul. Jadi dia bukannya dengung dan tak dengung, tapi jelas dan tak jelas. Sebab kalau kita kata dengung tak dengung, ni pun tak selari tapi tak dengung pun. Kita tak baca pun ghafurun rahimah. Boleh. Jadi lagi tepat adalah kita kata yang selari tu jelas, yang tak selari tu selari maksudnya kena baca dengan jelas ataupun izhar. Kalau tak selari maksudnya tak jelas. Tak kisahlah dia idgham ke, boleh jadi dia idgham. Boleh jadi dia ikhfa. Ikhfa pun tak selari juga. Yang penting dia tak jelas. Boleh nampak beza dia dalam Quran? Boleh. Itu beza dia. Beza tanwin dalam Quran macam tu. Kalau selari kena baca dengan jelas nun. Kalau tak selari kita tak jelaskan sama ada idgham ataupun ikhfa. Okey, itu sahaja. Okey, ada apa-apa soalan tak? Saya rasa itu saja berkenaan dengan nun sakinah. Okay, kita buka pada soalan. Kalau ada soalan. Ataupun kalau ada siapa nak tambah lagi. Nanti kita silakan di bawah idgham. Yang mana? Contoh yang mana? Huruf ra dengan lam. Okay. Maksudnya, boleh jelaskan soalan? Boleh tak jelaskan lagi? Berkenaan apa tu? Berkenaan tanwin ke berkenaan apa? Ya, tanwin dengan ukunun mati tu nak bagi faham lagi. Kenapa dia sedangkan dia dekat bawah idgham. Kalau idgham tu kita tahu dia akan dengung dengan sempurna lah kan. Boleh Ustaz jelaskan sebab saya kurang pasti. Okey, sebelum tu. Idgham ni bukan semua dengung. Kan kita kan belajar dia ada dua. Saya dah padam, patut pun hilang. Dia ada gunnah dengan Bila gunnah. Ni gunnah. Jadi idgham tak semestinya semua dengung. Idgham ni ada yang dengung, ada yang tak dengung. Boleh? Yang dengung yang ni lah. Yang mana waya tadi tu. Mana waya. Kalau gunnah ni yang apa ni? Bila gunnah, sorry. Bila gunnah. Bila gunnah ra dengan lam. Lam dengan ra dengan lam. Ini tak dengung. Boleh. Jadi apa lagi yang tak faham tu yang kat mana? Tak fahamnya macam mana keadaan memang Ustaz jelas tadi kan dijelas bacaannya tanpa dengung. Tapi mengapa dia dijadikan begitu? Sedang kalau macam di gunnah huruf minun wawiyah tu kita tahu dia dengung. Saya nak faham kenapa tidak didengung. Kenapa tidak ada dengungkan? Adakah dia sebab sifat dia ke, makhraj dia ke macam mana Ustaz? Saya tak faham. Salah soalan saya ni. Kenapa dia tak dengung? Idgham tu kan dengung dan dia ada dua sifat. Satu bila gunnah, tak Satu gunnah, dengung. satu bila gunnah. Satu lagi bila gunnah dia dengung. Kan? Jadi mana bila ra dengan lam tu memang tak dengung lah. Sebab dia di bawah bila gunnah. Betul Ustaz? Betul. Itulah maksudnya. Jadi kalau mim nun wawiyah tu dia bi gunnah, maksudnya dia kena dengung. Walaupun dia di bawah idgham,
Tapi sebab dia dibawa, dikategorikan sebagai tidak dengung bila guna. Jadi ra dan lam tu tak perlu didengungkan lah. Betul? Betul? InsyaAllah faham. Ha. InsyaAllah. Okey. Saya rasa kenapa huruf kenapa yang roh alam ni kena Kategorikan. dengung? Kenapa mim dengan yang tu tak kena dengung? Dah lebih kurang macam tu lah. Ha. Macam tu. Okey, sebab dia benda ni berkaitan dengan sifat lah. Berkaitan dengan sifat, berkaitan dengan makros. Kita dah pernah belajar sebelum ni. Okay. Sifat tebal. Betul. Semua tu berkaitan dengan sifat. Maksudnya dia Terima tak kasih. boleh nak bertemu. Yang tu lah, yang tu betul yang tu. Saya nak faham yang tu. Yang tu. Okey, sebagai contoh kita contohlah kita tak puas hati. Kita kata kenapa roh dengan lam ni tak ada dengung? Boleh tak kita nak cuba dengung juga? Kita nak buat juga dengung. Dia akan macam tak kena. Dah cuba buat memang tak dapat. Betul. Itulah sebab dia. Itulah jawapan dia. Dia memang tak kena dengan sifat dia tu. Dia tak boleh. Sifat dia memang dengung untuk ni sahaja. Yang tak dengung tu sebab dia akan berlawan dia tak boleh buat. Contoh macam ni lah, contoh macam idarah lelaki kita nak dengungkan juga. Boleh tak? Ali contoh apa tu? An'am. Tak boleh, memang takkan berjaya. Tak boleh. Sebab dia berlawanan dari segi sifat jauh sangat, makhraj pun jauh sangat. Boleh. Itulah sebab dia. Kenapa dia dengung, Terima kenapa kasih dia tak Ustaz. dengung. Alhamdulillah faham dah. Terima Minta maaf kasih. saya lambat faham sikit. Okay, saya pun Dan takut saya salah tanya soalan. Betul dah soalan tu. Bagus soalan tu. Terima kasih Dan Ustaz. terima kasih juga kepada yang membantu tadi. Yang tolong jawab tadi. Terima kasih. Okey, ada lagi persoalan? Okay, kalau tak ada, saya rasa sampai situ je lah kelas kita. Kita pun dah dah dekat 2 jam dah ni. Boleh sapu semua Boleh sapu semua. Minggu depan kita sambung. Okay, minggu depan kita cuba tu balik. Minggu depan tanya soalan. Siapa? Tanya saya ke saya tanya semua orang? Kalau tak faham kami review balik malam ni, mungkin minggu depan kami tanyalah Ustaz apa yang kami ni lah tak tahu. Boleh. Kalau Ustaz tanya kami, nanti minggu depan kami lari. Tapi semua nampak hebat-hebat dah ni. Dah boleh mengajar. Ni okey, satu lagi cara. Okey, saya nak kongsikan lah satu lagi cara. Macam mana kita nak dekatkan kita punya belajar ni. Selain daripada kita belajar banyak kali. Tadi kan saya bagi tahu kita kena masuk banyak kali kelas. Ada satu lagi cara. Macam mana kita nak lekatkan kita belajar ni. Okey, dia tak cukup dengan kita belajar. Kita kena Praktis. Baca dan praktis betul. Satu lagi, kita kena mengajar. Okey, saya sendirilah. Kalau saya tak mengajar ni, saya pun tak ingat sebenarnya. Tapi bila kita nak mengajar, kita memang akan automatik. Kita akan usaha juga bagi faham. Sebab kalau kita tak faham, macam mana kita nak mengajar orang? Dan orang kata macam mana cara kita nak tahu kita faham ke tak benda tu? Bila kita ajar orang tu faham. Maksudnya kita faham lah tu. Kalau kita ajar orang tu sampai ke sudah tak faham, maksudnya kita pun tak faham. Jadi saya nak tanya dalam ni, ada yang tak faham ke? Kalau dia tak faham tu maksudnya saya pun tak faham jugalah tu. InsyaAllah. Kalau semua faham, maksudnya saya pun dah faham dah. Gitu. Jadi cara untuk kita ingat benda kita belajar ni, kita kena kongsikan pula kepada orang lain. Nanti habis kelas ni, cerita dekat siapa-siapa. Ada anak ke, cerita dekat suami ke, cerita dekat isteri ke, ajar balik dia. Walaupun kita pun macam masih lagi ingat tak ingat kan, tapi cuba juga ajar. Cakap ni ada pembahagian macam ni kan. Lepas tu dia akan automatik ada dalam kepala kita. Banyakkan mengajar. Dan satu lagi, Nabi pernah bagi tahu kan, siapa orang terbaik dalam dunia? Nabi kata, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Belajar dan mengajarkannya. Betul. Orang yang terbaik daripada kalangan kamu adalah yang belajar dan mengajar. Jadi sekarang ni kita semua berapa orang dalam ni Zoom ni dan dalam live juga, kita sekarang sedang belajar. Kita sekarang sedang belajar. Kita dah separuh jalan dah nak menjadi orang yang terbaik. Boleh. Kita dah separuh jalan nak menjadi orang yang terbaik. Jadi apa salahnya kita lajakkan sikit lagi jalan kita untuk menjadi orang yang betul-betul terbaik. Betul. Sekarang ni daripada tak tahu,
Kita dah belajar, kita dah separuh dah. 50% dah nak menjadi orang yang khairukum tadi, yang terbaik. Jadi kalau kita penuhkan sampai 100%, kita mengajar orang pula, tergolonglah kita insya-Allah dalam kalangan orang yang khairukum tu. Yang paling baik dalam kalangan kamu adalah belajar Quran dan mengajarkan pula kepada orang lain. Boleh. InsyaAllah. Sebagai selingan lah itu. Untuk kita ingat InsyaAllah. balik apa yang kita belajar. Okay, itu saja saya rasa untuk hari ini. Moga-moga bermanfaat untuk semua dan dapat kita sampaikan pula kepada orang lain insya-Allah. Dan moga-moga kita dapat menjadi pembaca Al-Quran yang betul-betul mantap lah. Dan dapat kita Amin. gunakan ilmu kita ni sehingga akhir hayat ni insya-Allah. Amin. Allah amin. Okey, kita tutup kelas kita dengan doa sikit. Okey, sama-sama. Ya Allahumma a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an, ja'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Okay, kita tutup kelas kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, jumpa lagi jika direzekikan insya-Allah. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz dan Prof.